Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Setiap orang pasti ada kisah yang tak dapat diluahkan. Kisah suka dan duka. Kisah geram dan dendam. Kenapa dibiarkan terbuku di hati? Suarakan hati anda di podcast Suara Hati hanya di Shock. Hai, kembali kita ke podcast Suara Hati. Okey, thank you korang sebab selalu support Mada dalam menghantar cerita-cerita. Kisah-kisah korang tu memang banyak pengajaran yang kita dapat lah. Tapi hari ni memang special sikit and a bit panjang. So kita akan buat 2 part lah 2 part producer boleh 2 part. Okay, alright. So cerita ni dikongsi, rasanya based on daripada cerita ni sebenarnya dia lelaki lah, tapi dia tak bagi tahu nama, dia tak bagi tahu location semua. So tak apa, kita bacakan cerita dia sebab sangat menarik and banyak pengajaran yang kita boleh belajar daripada kisah ni. Okay, kita tahu di mana setiap manusia ada fitrah untuk bercinta, untuk mencari pasangan kan. So kisah ni memang berkisar dengan mencari jodoh lah, senang cerita. Tapi masalah dia cari-cari jodoh yang bodoh. Dia kena scam guys. Cerita ni love scam. Okay, so tak apa, tak nak panjang-panjang, Mada akan bacakan cerita dia. Korang boleh dengar and nanti kita akan kupas sedikit. Alright, cerita dia bermula macam ni. So, ramai akan kata kenapalah boleh tak sedar. Sebelum korang judge aku, let me tell you a story. Aku bukan jenis suka keluar lepak. Sebab aku tak suka masa aku terbuang. Macam boyo pula. Tapi betul, dah puas zaman lepak muda-muda dulu. Aku sekarang berumur late 30s. Memang pernah kecewa bercinta sekali dua, tapi tak seteruk ini. Nak dijadikan cerita, aku kenal Anna, not a real name, dari IG. It start with Anna ni add aku dan start like gambar-gambar travel aku. Macam biasa aku pun start lah stalk si Anna ni. Very decent woman, bertudung. Dia agak aktif di IG story. Gambar-gambar yang dia share pun memang real image weh. Bukan gambar stock foto ke gambar apa. Gambar dengan family, gambar hari raya. And satu yang aku notice, Anna suka sangat like gambar-gambar aku yang bagi aku sendiri ada personal value behind it. So, one day aku pun uplah satu gambar tengah lepak camping. So si Anna ni pun respon dekat komen. Cantik lah, boleh share ke location ni? Kalau nak hide, can DM. Aku a bit malu at first. Aku biarkan sejam 2 macam tu. Lepas tu, aku pun DM dia. Oh, ini dekat Terengganu. Gambar lama. Tapi location ni memang nice. Tapi lepas tu, jantung aku ni macam berdegup-degup nak tunggu dia punya respon. Wah, ni dekat Malaysia? Balik Malaysia nanti I nak pergilah. Thanks for sharing. Lebih kurang macam tu lah. Itulah permulaan kami macam mana start kenal each other. Dia tengah study somewhere in UK. Aku malas nak go detail on that. Dalam seminggu tu, ada sekali dua dia akan tanya aku punya advice. Tanya pasal setting kamera ke, macam mana nak ambil gambar tu, macam mana nak ambil gambar ni. And guys, this time aku memang akui memang dah start ada feeling-feeling. Tapi takkanlah terus nak jump tanya you dah ada boyfriend ke. So dari seminggu jadi sebulan, aku tengok dia update memang legit weh. Dengan gambar member-member, pergi makan dekat coffee house, gambar tengah letih study. Memang effort gila budak scammer ni. Memang another level. So aku ni dah pendek kata dah termakan umpan. Aku yang approach dia dulu. Aku tanya dia, jauh-jauh ni tak ada orang rindu ke dekat Malaysia? Bam! Sekali member respon, tak sempat, lagipun tak percayalah LDR. Aku pun macam, memang aku suka orang-orang yang honest macam ni. Ya, memang aku dah tertipu. Nak dijadikan, aku pun kerap juga usik-usik dia. Tapi dia macam tak layan, macam jual mahal. So aku pun slow down. Sebab tak nak lah karang-karang terus tiba-tiba tak ada chance. Satu hari dia cakap, macam mana nak tahu yang you ni bukan scammer? Tengok macam mana dia main game. Dia tanya aku. Dengan buta tulinya aku pun explain lah aku ni siapa, from A to Z. Dia tak percaya. Aku siap share gambar aku dekat office. Aku siap share gambar pasal family aku. Lepas tu aku cakap kat dia, okay, kalau tak percaya jom FaceTime. Tapi dia still tak percaya. Dia cakap dia nak kena fikir dulu. Dia kata dia nak istikharah. Memang dasar pendunggang. So Mada tak nak panjang sebab rasa macam panjang. Tapi Mada sikit nak letak sedikit komen lah dekat sini
memang tahu kalau kita, orang kata bila kita bercinta ni kan, tambah-tambah macam jarak-jarak jauh ni lah kan, and tak pernah tengok muka, and bila kita boleh bersembang perkara yang kita suka pula, benda-benda tu macam blindsided. So apa yang jadi dekat this guy, Maida nampak, itulah kalau Maida dekat tempat dia pun, you tengok orang tu sentiasa update kan, from time to time. How come you nak expect kata orang tu scammer? Is something yang macam beyond kita punya expectation lah. Maida teringat ada satu cerita tau, dekat Netflix, pasal this one rugby guy. Macam ni jugalah dia kena tipu dengan seorang perempuan. Padahal orang tu bukan perempuan tau, is a guy, maybe a friend of a friend macam tu. And dia memang dah fall in love gila-gila. So I think it's the same lah to this guy. Yelah, you are blindsided lah dengan semua info-info. And honestly, the scammer ni memang ada level lah. Memang betul lah cakap dia another level. Sebab apa? Sebab cara dia, apa tadi ayat dia cakap, macam mana nak tahu kata you tu scammer? Wah, bila scammer tanya kita macam tu, kita pun jadi macam takkanlah kita nak fikir dia scammer kan. Kita tak realise tau benda tu. Memang bahaya zaman sekarang. So you guys yang dekat luar tu, Maida tahu banyak sekarang app-app nak cari jodoh, apa segala, swipe left, swipe right semua kan. So Maida rasa korang apa-apa pun tolong berhati-hati. And Maida tak blame tau orang yang mencari cinta dengan cara macam ni. Sebab memang kemudahan tu memang ada, memang legit. Memang ada pun orang yang berjumpa dekat Tinder, even IG, Facebook semua, and bercinta, kemudian jumpa and terus kahwin. Memang ada. Memang kita ada that kind of real life story. And what happened to this guy, Maida rasa dia, itulah, cinta itu buta dan membutakan. Maida punya suggestion lah, cuba try untuk meet up. Tak semestinya meet up depan-depan kan. Mungkin boleh meet up secara macam tadilah, video call ke apa benda semua. And satu lagi tips lah yang Maida belajar lah benda ni, kalau you nak tahu orang tu, you kena tahu siapa kawan-kawan dia. Maida nampak you terlepas pandang that part. You tak try check siapa kawan-kawan dia kan. Macam you kena tengok lah dengan siapa dia hang out. Sebab benda tu pun akan jadi good point juga kalau tiba-tiba you nak, orang kata, move forward lah. Macam tadi dia pun macam nampak macam nak kahwin dah ni dengan scammer ni. Kalau betul ni aku rasa kahwin dah ni kan. Kan. Okay, tak apa, kita akan continue dengan cerita dia kat part 2. Tapi korang jangan lupalah, kena dengar lah minggu depan episod seterusnya untuk part 2, apa jadi dengan mangsa love scam ni. Menarik cerita dia. So nantikan episod akan datang di Podcast Suara Hati. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami. And jangan lupa korang juga boleh kongsi kisah korang untuk dijadikan pengajaran dan untuk dijadikan iktibar. Okay, kita sama-sama fix each other lah gitu. Okay, bye.